Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, saya ingin berkongsi tentang tugasan kami, iaitu tugasan yang bertajuk unsur penceritaan dalam pengucapan awam ataupun dalam pidato. Jadi sebelum saya mulakan ataupun saya terangkan apa itu pengucapan awam, jadi marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi nafas, diberi nikmat, iaitu dua nikmat yang terbesar, iman dan Islam. Jadi kita terus kepada pengenalan pengucapan awam. Apa itu pengucapan awam? Kita sering dengar tentang pengucapan awam, dan inilah dia antara konklusi definisi pengucapan awam yang boleh saya buat, bahawa pengucapan awam itu adalah suatu proses, kaedah ataupun cara untuk menyampaikan maklumat kepada audiens ataupun sasaran yang tertentu, supaya audiens memahami ataupun lebih bahasa mudahnya adalah objektif yang kita nak sampaikan tu dapat difahami oleh audiens. Jadi kaitannya pengucapan awam dengan tajuk yang kami pilih, iaitu unsur penceritaan, yang mana unsur penceritaan ini merupakan salah satu metod dalam kaedah pengucapan awam. Unsur penceritaan ini bahasa mudahnya adalah menyampaikan sesuatu cerita ataupun sesuatu khabar, sama ada cerita itu bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, yang paling pentingnya adalah Al-Quran dan Sunnah, ataupun cerita-cerita yang boleh dijadikan teladan kepada para audiens ataupun pendengar-pendengar kita. Jadi untuk pengenalan ataupun pendahuluan bagi unsur penceritaan, itulah sedikit, dan seterusnya kepada konsep unsur penceritaan. Wallahualam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam tugasan yang telah diberikan oleh Dr. Zulkifli ini berkenaan dengan kajian tokoh melalui kaedah unsur penceritaan. Seperti yang semua tahu, sekarang saya berada di Masjid Putrajaya, di Bandar Putrajaya. Masjid yang indah, yang tenang, disinari dengan kicauan burung, pagi yang sejuk, dengan ramai yang pelancong yang datang ke negeri Malaysia ini. Okey, baik. Sebelum ini sahabat saya Wan Amirul Syafiq telah menceritakan tentang definisi ataupun teknik penceritaan dalam pengucapan awam. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan konsep unsur penceritaan itu sendiri. Okey, yang pertama, berkenaan dengan unsur penceritaan ini, sebagai seorang pemidato ataupun penceramah, kita hendaklah pandai dalam memilih ataupun mencari cerita-cerita yang menarik. Hal ini disebabkan kita sebagai seorang pendengar itu sendiri boleh memahami ataupun boleh lebih
lebih mengingati sesuatu fakta melalui cerita. Jadi secara langsung sebagai seorang pembidato penceramah, semakin menarik cerita yang diberi ataupun disampaikan, jadi semakin pendengar mahu mendengar apa yang kita nak sampaikan. Yang kedua adalah sahih sumber sesebuah cerita. Seperti kita tahu, typical of Malaysian, dia nak dalam satu cerita itu haruslah ada bukti. Harus ada bukti ataupun sumber yang tepat. Selagi bukti itu tidak penting, selagi bukti itu tidak tepat ataupun sumber itu tidak ada rujukannya, itu kebiasaan. Itu bagi saya kebiasaan yang saya tengok. Bagi penduduk Malaysia ini, dia kena ada bukti, kena ada sumber yang kalau tidak, ustaz ataupun syekh itu akan di-ban, tidak akan sampai, tidak akan datang lagi masjid itu. Yang itu adalah yang kedua tentang unsur penceritaan. Dan yang ketiga dalam konsep unsur penceritaan adalah cerita yang jarang didengari. Maksudnya di sini cerita yang apabila kita datang ke masjid itu, datangnya seorang ustaz, datangnya syekh, kita dengar, okey, cerita yang baru. Bila datang lagi seorang ustaz untuk minggu lepas, minggu yang akan datang, cerita yang sama. Datang lagi untuk minggu yang ketiga, cerita yang sama juga. Jadi di sini apabila bagi seorang pembidato penceramah, haruslah mengkaji terlebih dahulu. Tanya dengan AJK masjid, tanya dengan pengurusan masjid, pengurusan surau. Syekh yang lepas cerita pasal apa? Seperti itulah. Kita tanya dulu. Biar kita cakna dengan apa yang berlaku terhadap masjid tersebut. Okey. Yang ketiga berkaitan dengan kaedah unsur penceritaan. Jadi sebagai seorang pembidato ataupun penceramah, kaedah unsur penceritaan ini amatlah penting. Sebab jika pembawaan cerita ini tidak menarik ataupun tidak melalui flow yang betul, akan menyebabkan pendengar itu sendiri bosan terhadap cerita yang kita bawa. Kaedah yang pertama adalah perkembangan cerita tersebut. Dalam hal ini, dalam unsur penceritaan ini, perkembangan cerita amatlah penting. Sebab apabila kita mulakan suatu cerita, kita start dengan perkembangan yang menarik, para pendengar akan lebih tertarik. Dia akan dengar, dia akan merasa kagum. Cerita ini menarik. Jadi dia akan lebih memberi perhatian dan fokus dengan apa yang hendak penceramah ataupun pembidato sampaikan. Okey, yang kedua, suara, intonasi perlulah jelas. Ada suara dan variasi suara. Contohnya seperti apabila apabila kita sebagai seorang penceramah, pembidato menyampaikan cerita yang berunsurkan sedih, kita hendaklah meletakkan diri kita dalam keadaan cerita tersebut. Jika sedih pembawakan cerita tersebut, kita akan menyampaikan sebuah cerita dengan sedih. Emosi sesuatu tu. Emosi dia mesti sedih. Jadi jika kita bawa unsur gembira dalam cerita tersebut, emosi yang kita bawa hendaklah gembira. Takkanlah kita nak bercerita pasal keindahan dalam syurga, tapi kita menyampaikan cerita tersebut dengan emosi yang sedih. Jadi bagaimana seorang pendengar dia nak menghayati dan mendalami cerita tersebut dengan lebih baik. Kita sebagai seorang penceramah ni, kalau nak menyampaikan cerita, jangan fikir kita je. Kita nak fikirkanlah pendengar tersebut. Kita kena letakkan diri kita sebagai pendengar itu juga sendiri. Okay? Jadi suara, intonasi perlulah jelas. Suara kita hendaklah jelas. Janganlah seperti kita bercakap dalam kelambu. Tapi ada juga
syekh-syekh ataupun ulama ataupun ustaz-ustaz yang menggunakan teknik menyampaikan suatu penceritaan ini dengan suara yang lembut, mendayu-dayu. Ia boleh difahami dan boleh disampaikan dengan jelas, sebab mungkin faktor utama adalah ungkapan ataupun lenggok cerita tersebut disampaikan dengan berhati-hati, dengan sebutan yang jelas, dengan intonasi suara yang jelas, dan menyebabkan para pendengar boleh memberi perhatian dan mendapat maklumat tersebut dengan baik. Okey, yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Yang kita tahu kebanyakan ustaz yang terdapat ataupun pidato menceramah yang kita kenal banyak menggunakan bahasa ataupun dialek dia orang sendiri. Contohnya seperti kita tahu website Zon Kuliah, yang itu terdapatnya di bahagian-bahagian tersebut menggunakan dialek Tara, dialek Kedah, Penang, seperti itu. Jadi, tapi penggunaan bahasa tersebut kita boleh fahami dengan jelas, sebab dia tidak menggunakan bahasa yang terlampau mendalam, menyebabkan kita tertanya-tanya apakah maksud suatu perkataan tersebut. Kita boleh fahami dan kita boleh hayati benda tersebut. Jadi antara kelebihan ataupun tujuan sujud ini adalah boleh memberi motivasi, lebih senang diingati dan lebih kekal di ingatan kita. Dan yang ketiga, membantu pendengar dan penonton menghayati nilai murni. Dan yang terakhir, kelemahan sumber percakapan ini adalah mungkin dari segi sumber cerita tersebut sahih ataupun tidak, ada bukti ataupun tidak. Yang kedua, pengulangan cerita yang sama. Dan yang terakhir, pengucap mungkin terlupa fakta ataupun jalan cerita ketika mereka sedang memberikan pengucapan. Dan yang terakhir juga, mungkin pengolahan cerita tersebut tidak menarik, menyebabkan jalan cerita yang dibawa oleh sang pidato penceramah tidak menarik dan tidak menyebabkan pendengar tidak faham dengan suatu pengucapan ataupun penyampaian yang diberikan oleh sang pidato. Jadi itu sahaja daripada saya dan kumpulan kami. Saya Muhammad Tafizuddin Hafiz mengucapkan terima kasih atas tugasan telah diberikan oleh Dr. Zulkifli ini, dan sehingga kita bertemu kembali dalam siri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, bertemu kembali. Pada kali ini pula saya akan menceritakan tentang kajian tokoh yang saya lakukan, iaitu Al-Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri. Beliau ini merupakan mudir salah sebuah sekolah agama ataupun pondok yang bernama Darul Hadis. Beliau ni merupakan seorang yang popular di belah-belah utara, khususnya di negeri Kedah, dan beliau merupakan seorang ulama, ahli majlis ulama dalam parti Islam Malaysia PAS. Jadi itu sudah sedikit tokoh tentang beliau, yang mana dari segi keilmuannya sungguh hebat, daripada segi pengalaman, input informasi berkaitan dengan agama ini, memang kita tidak nafikan beliau memang hebat. Dan beliau juga mempunyai kemampuan suara dalam menyampaikan qasidah. Jadi tajuk yang saya pilih, iaitu unsur penceritaan ini, adalah berkisahkan tentang Syekh Zainul Asri.
kami mengkaji unsur penceritaan yang ada pada Syekh Zainul Asri. Beliau ini menggunakan banyak unsur penceritaan dalam ceramahnya. Beliau mengambil daripada Al-Quran, daripada hadis, kisah-kisah pengalaman hidup beliau, kisah-kisah para awliya, kisah-kisah para alim ulama. Banyak dalam, kalau kita tengok dalam video-video beliau, banyak kisah-kisah yang boleh kita meneladani ataupun kita ambil iktibar. Jadi antara salah satu video yang kami kaji ialah video yang bertajuk Hadis Akhir Zaman, Matahari Terbit dari Sebelah Barat. Video ini boleh dicek ataupun dilihat dalam YouTube. Jadi kami mengkaji, yang pertama ialah dialek ataupun bahasa yang beliau gunakan. Dialek, logat ataupun bahasa yang beliau gunakan, yang mana kita sedia maklum bahawa beliau adalah orang utara, orang Kedah. Jadi dialek yang digunakan banyak lebih kurang 90% adalah bahasa Kedah. Walaupun beliau menggunakan bahasa Kedah, tetapi bahasa Kedah yang mudah-mudah, yang mana kita ni boleh faham apa yang beliau cuba sampaikan. Yang kedua, dari segi aspek sebutan huruf-huruf yang keluar daripada mulut beliau, yang keluar daripada lidah beliau, sangat fasih dengan huruf-huruf Arab, sangat fasih dengan makhraj sebutan Arab. Kalau beliau membacakan dalil Al-Quran ataupun hadis, kalau kita dengar jelas seperti ataupun satu persatu huruf yang beliau cuba cakapkan. Okey, yang seterusnya cara beliau mengulas dan menerangkan kepada penonton, kepada para audiens dalam bahasa yang mudah difahami oleh penonton dan pendengar. Bahasa yang beliau gunakan mudah difahami, bermakna tidak berbunga-bunga, tidak terlalu panjang, sesuai dengan sunnah Rasulullah, yang mana kita tahu bahawa Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu perkara ringkas dan padat, yang mana para sahabat boleh memahami. Ada kadang-kadang tak sampai 3 ayat pun Rasulullah sampaikan. Jadi mungkin Syekh Zainul Asri mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang mana nak berdakwah kena menggunakan bahasa-bahasa yang mudah supaya semua golongan boleh memahami. Dan yang ketiganya ialah nada suara yang beliau gunakan perlahan dan lemah lembut. Walaupun perlahan, tone suara itu perlahan, maknanya slow motion, dan lemah lembut nadanya, tetapi tidak membosankan, membuatkan para penonton, para pendengar lebih seronok untuk mendengar. Dan seterusnya ialah penceritaan yang beliau bawa tidak terburu-buru dan tidak terlalu lambat. Maknanya tone ataupun flow penceritaan itu tidak terlalu laju, membuatkan orang lain, para penonton tidak faham, dan tidak pula terlalu lambat sehingga menyebabkan pendengar bosan. Maknanya sederhana, sedang elok. Dan yang seterusnya ialah lantunan suara dan nada yang beliau bawa seiring dengan ekspresi perasaan yang disampaikan. Contohnya, jika dalam video ini berkisahkan tentang akhir zaman, yang mana kita tahu akhir zaman ini penuh dalam hadis Rasulullah menceritakan keadaan akhir zaman ini
keadaan yang tidak bermakna tidak seronok, tidak menyenangkan. Jadi keadaan yang membawa kepada ketakutan ini disampaikan oleh Syekh Zainul Asri dengan pembawakan yang ekspresi muka, body language, dengan cara yang pendengar boleh merasai sendiri apa ketakutan hari kiamat tersebut. Jika beliau membawa cerita-cerita yang bergembira, ekspresi kegembiraan itu tergambar di wajah Syekh Zainul Asri. Bermakna beliau pandai menggunakan ataupun sesuaikan dengan keadaan cerita yang dibawa. Jika cerita itu sedih berbentuk muhasabah, beliau menggunakan ekspresi yang menyedihkan, ekspresi muka yang menunjukkan akan kesedihan, dan suara yang mendayu-dayu yang sesuai untuk menyentuh hati manusia. Jadi itu adalah kajian video yang pertama. Selepas ini kita akan sambung kepada video saya yang kedua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, bertemu kembali. Kali ini saya membincangkan ataupun mengupas video yang kedua, iaitu video ini tajuknya, kalau kita melihat kepada tajuknya, lebih banyak kepada unsur penceritaan. Tajuk video ni ialah mesti tahu kenapa darah Masuri putih. Kita kenal siapakah Masuri tersebut. Masuri yang merupakan kisah legenda, kisah benar yang yang terjadi ataupun yang berlaku sejarahnya ini di negeri Kedah, iaitu di Pulau Langkawi. Jadi siapakah Masuri ini? Masuri ini adalah isteri yang sangat solehah. Ini kisah benarnya. Mungkin ada cerita-cerita buruk mengenai Masuri. Kemungkinan perkara tersebut tidak benar. Menurut Syekh Zainul Asri, bahawa Masuri ini adalah seorang perempuan yang sangat solehah. Jadi beliau mengulas tentang video ini dalam ceramahnya. Beliau mengatakan bahawa bahasa Melayu ini banyak membawa kepada perkara yang buruk. Contohnya dari segi perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu, memberi perkataan tersebut baik dalam bahasa lain, contoh bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Melayu ia membawa perkataan yang buruk. Contoh saya bawa perkataan khalwat. Dalam bahasa Arab, khalwat itu merujuk kepada manusia dengan pencipta. Berkhalwat bermakna berdua-dua dengan Allah. Manakala dalam bahasa Melayu digunakan untuk ayat yang negatif ataupun merujuk kepada perkara yang negatif. Yang seterusnya adalah perkataan bodoh. Kita biasa dengar orang Melayu menyebut bodoh, kan? Bodoh ini perkataan yang tidak baik lah kalau dalam bahasa Melayu, kan? Bermaksud jahil, tidak tahu. Tetapi dalam bahasa Sanskrit, bodoh ini bermaksud Tuhan, iaitu Allah. Bodoh dalam bahasa Sanskrit. Itulah antara perkataan-perkataan yang baik dari segi bahasa lain, tetapi buruk dalam bahasa Melayu. Dan dalam video ini juga ada menyentuh kisah bahawa darah Masuri ini berwarna putih.
jika kita bicarakan sejauh mana kebenarannya, wallahu alam, saya tidak mempertikaikan, tidak mahu sesekali mempertikaikan keilmuan yang ada pada Syekh Zainal Asri, kerana beliau merupakan seorang yang banyak ilmu, yang jauh lebih hebat. Cuma dalam video ini beliau mengatakan bahawa darah Mas Suri ini berwarna putih, dan dimaksudkan berwarna putih itu bukanlah darah yang jika kita tores keluar darah putih, tidak. Itu bermaksud kinayah. Yang dimaksudkan berwarna putih itu adalah darah para aulia. Beliau mengatakan bahawa darah para aulia memang berwarna putih. Memang warna darah itu putih, tetapi bukan dari segi zahirnya. Kalau dia jatuh ke keluar darah merah, tapi dari segi hakikat, dari segi sebaliknya, darah para aulia berwarna putih, bermakna darah mereka ini adalah darah yang suci, kerana aulia ini adalah orang yang mulia. Dan seterusnya saya bawakan juga kisah-kisah kontroversi yang dibawa oleh Syekh Zainal Asri. Bukan untuk memperkecilkan Syekh Zainal Asri, bukan untuk mempertikaikan, cuma ada dalam kalangan para ilmuwan, para ustaz yang tidak bersetujulah dengan video ini. Antaranya kisah negeri Kedah, video yang bertajuk kisah negeri Kedah. Dalam ni menceritakan tentang kayu yang digunakan untuk membina kapal pada zaman dahulu. Yang mana kita tahu zaman dahulu orang berperang di laut menggunakan kapal, dan kayu untuk membina kapal itu diambil di tanah Melayu. Yang kedua pula isu kapur barus. Kapur barus untuk mengkafankan orang mati, mengkafankan jenazah. Syekh Zainal Asri mengatakan bahawa kapur barus yang digunakan untuk orang mati tersebut juga diambil di tanah Melayu, di semenanjung Malaysia, di negeri Kedah. Yang mana negeri Kedah ini menurut beliau mengatakan bahawa negeri Kedah ini menjalankan ataupun menjual kapur barus, popular dengan kapur barus. Dan yang terakhir ialah Nabi Adam. Ini agak kontroversi lah, tetapi beliau tidak menyatakan bahawa ini pendapat beliau. Beliau cuma mungkin firasat beliau ataupun kajian beliau, dan beliau juga menyuruh para ilmuwan, para ahli akademik, ahli sejarawan yang ada cuba untuk mengkaji sejauh mana kebenaran tentang perkara ini, iaitu Nabi Adam AS turun di Malaysia, iaitu di Gunung Jerai. Ada pandangan saya, wallahu alam, saya tidak mengetahui. Dan dalam video inilah menceritakan tentang beliau menceritakan bahawa kemungkinan Nabi Adam AS turun di Gunung Jerai. Sejauh mana kebenarannya kenalah tanya pada beliau. Dan video kedua yang kontroversi ialah berkenaan yang bertajuk Asri Zainul Muda Darul Hadis, Tok Syekh Pengamal Angka 13. Video ini pernah menjadi kontroversi pada tahun 2013, sehingga disebut-sebutkan dan ramai para ustaz-ustaz, para ilmuwan yang mengkondem ataupun menjawab semulalah tentang video ini, mengulas semula, iaitu berkaitan dengan nombor 13. Dalam video ini Syekh Zainal Asri menceritakan tentang angka 13 ataupun nombor 13. Contohnya rukun solat. Rukun solat mempunyai 13 rukun.
Perang Badar melibatkan tentera Islam seramai 313. Untuk solat 13. Perang Badar pun ada angka 13. Dan beliau juga menyebutkan bahawa musuh Islam ini tidak suka kepada nombor atau angka 13. Contohnya orang Cina ataupun orang bukan Islam tidak suka kepada tidak suka meletakkan ataupun syarikat-syarikat pengusaha seperti kapal terbang dan hotel tidak suka menggunakan nombor 13, kerana bagi mereka nombor 13 ini tidak membawa tak membawa bertuah lah, tak membawa tuah. Jadi inilah antara dua video yang kontroversi yang pernah disampaikan oleh Syekh Zainul Asri dan mendapat tentangan yang hebat lah. Bagi saya tidak memperkecilkan Syekh Zainul Asri kerana beliau seorang yang hebat. Tentang dua video isu kontroversi ini, biarlah beliau yang menjawab perkara tersebut. Jadi sekadar itu saja video kami. Saya Wan Amirul Syafiq Dewan Mazlan, serba kedaifan dan kekurangan, memohon maaf atas tersalah kata ataupun tersalah bicara tentang Syekh Zainul Asri. Sekian saja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kekurangan itu daripada saya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.